What? Shalom jemaat sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Tuhan yang penuh rahmat, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mengurai akan firman-Mu dan kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong, baik yang mendengar, yang menyampaikan ataupun yang menerjemahkannya. Tolonglah kedua hamba-Mu supaya mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman dengan sederhana dan jelas. Dan tolonglah setiap jemaat yang hadir di tempat ini, boleh mereka membuka hati, Roh Kudus menolong agar supaya firman-Mu boleh diterima dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama renungkan satu tema, berdiri teguh. Kita akan merenungkan dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga dari ayat pertama sampai ayat 30. Tapi mungkin 30 ya. Tapi ini mungkin terlalu panjang, maka akan dibaca yang bagian 17 dan 18. Bahasa Mandarin 16 sampai 18. 沙特拉、米沙、亚伯尼哥对王说：“你不加尼撒啊，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的上帝能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，你也必救我们脱离你的手。既或不然，王啊，你当知道我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的镜像。” Dari ayat 16, lalu Sadrah, Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 好，我们再念一节经文，就是后面第28节。 Kemudian yang di bagian belakang ayat 28. 尼布甲尼撒说：“沙得拉、米沙、亚伯尼哥的上帝是应当称颂的。他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不遵王命，舍弃己身，在他们上帝以外不肯侍奉敬拜别神。” Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesa dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 好，我们读经到此为止，凡听神的话便施行出来，这人便为有福。 Sejauh ini yang kami bacakan Alkitab, dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya diberkatilah. 曾经有一个姐妹，她非常殷勤的来到教会来敬拜上帝。 Pernah ada seorang saudari yang begitu rajin, dia datang ke gereja untuk menyembah Tuhan.
他不但礼拜天来敬拜，而且他也是参与这个教会的侍奉。 Dia tidak saja setiap hari Minggu ikut kebaktian, tetapi juga dia ikut berbagai aktivitas. 不过后来他遭遇到有一些问题，那么他可能比较失望，后来他不想去敬拜上帝了。 Tapi dalam perjalanannya kemudian dia mungkin mendapatkan kesulitan dalam kehidupan dan dia juga merasa begitu sulitnya dan dia merasa tidak ingin lagi datang ke gereja. 那么他的牧师就去找他，然后问他：“你为什么现在很少见到你了？” Dan kemudian dia dilawat oleh sang pendeta, kemudian ditanya kenapa rasanya belakangan ini agak jarang ketemu. 那么他说：“你知道为什么呢？” Dan saudari ini menjawab apa? 他说：“我最近遭遇到许许多多的问题。” Saudari ini mengatakan bahwa belakangan ini dalam kehidupannya mengalami banyak kesulitan. 有家庭的问题，我求上帝，但是上帝好像没有答复我。 Ada masalah tentang keluarga. Saya berdoa memohon kepada Tuhan membuka jalan, tapi rasanya Tuhan tidak mendengar doa saya. 有经济上的问题，我求上帝，上帝没有帮助我。 Dan saya ada kesulitan masalah tentang keuangan, ekonomi. Dan saya memohon berdoa kepada Tuhan, tapi juga belum dapat jawaban dari Tuhan. 我跟其他在教会的弟兄姐妹们分享，但是他们也不管，也没有人愿意帮助我。 Saya men-sharingkan kesulitan saya ini kepada teman-teman di gereja, tetapi rasanya teman-teman di gereja juga cuek-cuek saja. 所以他说：“那何必我再来教会来敬拜上帝呢？” Sehingga dia berkesimpulan, ngapain saya harus datang ke gereja lagi dan dia akhirnya tidak mau datang lagi untuk berbakti ke gereja. 弟兄姐妹们，这个姐妹她所说的重点就是， Nah, saudari ini ujungnya waktu dia datang ke gereja itu seolah-olah apa yang dia mengatakan itu adalah dengan satu tujuan. 她说：“因为上帝没有去做我的请求，没有应验我的请求。” 所以那我何必来到教会呢？ Artinya karena doa-doanya dia, keinginan-keinginannya dia itu yang disampaikan melalui doa kepada Tuhan tidak ada yang dikabulkan oleh Tuhan, ngapain dia datang lagi ke gereja? 所以弟兄姐妹们，也许这样的想法，可能不少的弟兄姐妹们也有这样的那个态度。 Nah, pemikiran-pemikiran yang demikian mungkin juga ada di banyak orang di antara kita. 我们今天是想的这个题目，站立的稳， Tema pagi hari ini adalah berdiri teguh. 不是当你生活很流利的时候，当你一切顺利的时候，才是你站立的稳，不是这个意思。 Bukan dimaksudkan di dalam kondisi kehidupan kita sedang aman, sentosa, semuanya lancar-lancar, kita berdiri teguh. 我们中文说中流砥柱，对不对？这个中流不是说那个水流平静的时候，然后你在那边就站立得稳，不是这个意思，对不对？ Peribahasa Tionghoa ada mengatakan kita kokoh di dalam terpaan air, bukan berarti kita itu seolah-olah tidak ada dorongan dan sebagainya. 当你有风波海浪的时候，你在那边站立得稳，这个才有意思，对不对？ Tapi kita berdiri teguh di dalam posisi terpaan angin atau air yang begitu kuat, tetapi kita tetap berdiri teguh. 弟兄姐妹们，有人他描述说，我们今天这个活在这个世界， Ada orang mengatakan saat ini kita hidup dalam dunia ini 好像一个人你要走上往下的这个电扶梯。等一下我解释。 Kita saat ini hidupnya itu seolah-olah kita sedang naik eskalator yang sedang menuju ke atas. 但是这个电扶梯它是往下的， Tetapi kita mau ke atas, eskalatornya arahnya ke bawah. 有没有试过？有没有？ Pernahkah kita coba naik eskalator yang sedang arahnya ke bawah, tapi kita mau nyoba naik ke atas? 我给你看一下这个， Nah ini ada 你看这个人啊，他走上那个往下的电扶梯啊， ada orang yang naik ke atas tuh ya, Ah, berjalan belum lihat, eskalatornya tapi turun. 对不对？不容易哦，他会跌倒哦，哦他会绊脚，对。 Gak mudah dia bisa naik ke atas ya, dia akan terus bertahan dan mungkin bahkan jatuh. 那么最后他就选择好了啦，我就跟着下去好了。 Akhirnya dia robah haluan, udah aja ikut eskalatornya dia turun ke bawah. 所以我们目前活在这个世界，
好像这样的这个情况，我们要保持我们信心，我们要继续走，但是这个世界的潮流好像把我们一直拉下来。 Kehidupan di dalam zaman atau dunia sekarang ini seperti demikian gambarannya. Kita ingin maju terus ke atas, tetapi arus daripada dunia ini menarik kita terus mundur ke bawah. 那么我们很容易会绊脚，很容易会跌倒，对不对？ Kita sebagai manusia seringkali gampang sekali terjatuh. 那么最容易是什么呢？ Yang paling mudah apa? 就是你跟着那个潮流就往下了，那么安全就没有什么事情。 Paling mudahnya seolah-olah kita cari aman, ikut dari arus, ya terus turun ke bawah. 弟兄姐妹们，刚才我们所读的这段经文，在但以理书第3章。 Jemaat sekalian, yang tadi kita baca dari kitab Daniel pasalnya yang ketiga. 提到就是巴比伦王尼布加尼撒王，那时候他占领了这个以色列。 Di sana kisah tentang Raja Nebukadnezar, dia setelah mengambil atau menguasai Israel. 那时候是在主前第6世纪， Itu sekitar 6 abad sebelum tahun Masehi. 那么后来他把一些年轻人掳到巴比伦王国。 Dan saat itu dia memilih di antara orang-orang Israel yang masih muda-muda, maka ditawan dibawa ke kerajaan Babilonia. 他选这一些又年轻有为的这些年轻人来服侍他。 Dia mencari beberapa anak-anak muda itu untuk bisa melayani raja. 所以其中有但以理和他3个朋友。 Di antaranya ada Daniel dan ada ketiga temannya. 所以这里但以理书第3章告诉我们说，这个尼布加尼撒王他造了一个镜像，很大的镜像。 Di dalam pasal 3 itu dikisahkan bahwa Raja Nebukadnezar membuat satu patung emas yang sangat besar. 那么他下一个命令，所有的人要敬拜这个镜像。 Lalu dia menjatuhkan satu perintah, semua rakyatnya itu penduduk di sana kerajaannya harus menyembah patung itu. 但是这个但以理的3个朋友，就是撒德拉、米沙还有阿伯尼哥，他们拒绝来敬拜这个镜像。 Tetapi ketiga teman daripada Daniel itu, Sadra, Mesa dan Abednego ini, mereka menolak untuk menyembah patung. 所以国王就很生气，把他们扔到烈火的窑中。 Maka raja itu begitu marah, menjatuhkan perintah untuk melempar atau membuang ketiga teman Daniel ini ke perapian. 弟兄姐妹们，我们活在这个世界，好像在这个烈火的窑中。 Kita hidup di dalam dunia ini sekarang seolah-olah kita hidup di dalam satu perapian. 这个世界的价值观常常跟我们基督徒的价值观是好像互相冲突的。 Begitu seringnya kita merasakan bahwa nilai-nilai kehidupan di dalam dunia ini begitu bertolak belakang dengan nilai-nilai kekristenan. 你们如果你们知道新闻，最近刚刚发生的，在美国有发生一件事情，轰动了整个美国，可以说。 Kalau saudara-saudara jemaat ada yang memperhatikan berita belakangan ini, berapa minggu yang lalu terjadi satu berita yang begitu luar biasa yang terjadi di Amerika. 有没有听过这个？这个是有关一个人名叫 Charlie Kirk。 Apakah pernah mendengar seorang anak muda yang bernama Charlie Kirk di Amerika? 他才32岁， Dia baru berusia 32 tahun. 他还年轻的太太，然后2个孩子，大概才几岁的2个孩子。 Istrinya juga masih muda, anaknya masih kecil-kecil, 2 anak. 但是他这个常常反对这个好像同性恋的事情，或者那个堕胎的事情，以及好多这个自由派的人很讨厌他。 Dia itu seorang yang begitu teguh, berprinsip atau berpendirian, tidak boleh ada aborsi, tidak boleh ada LGBT, dan banyak sekali orang-orang di kelompok yang new liberal itu, pembebasan itu, dia sangat benci dengan orang ini. 所以他这个大概3个礼拜前刚刚发生的，他有一个人把他暗杀了。 Kira-kira 3 minggu yang lalu baru terjadi, dia itu telah ditembak. 那么就
整个美国好像轰动了，连他总统啊、他的副总统什么也是跟坐在那边发表这个事情。Peristiwanya begitu menggemparkan sehingga sampai ke presiden Amerika, wakil presidennya semua juga mengikuti di dalam prosesi pemakamannya. 那么这个天主教的教皇也有发表关于这件事情。Bahkan Paus pun mengomentari tentang peristiwa ini. 我的意思，我不是说要维护这个 Charlie Kirk， 不是这个意思。 Saya bukan pembela daripada Charlie Kirk. 有时候他讲话的本来比较伤动人家的心。 Memang dia itu tipe orang yang berkobar-kobar ya, sedikit lebih membakar semangat-semangat pengikutnya. 所以枪毙他的人是22岁的一个年轻人。 Dan orang yang membunuh dia, yang menembak dia itu masih muda, baru umur 22 tahun. 所以这个年轻人很讨厌他，因为这个年轻人他跟一个transgender， 或者这个男人换成为那个女人，知道吗？跟他同居，所以他们很讨厌这个人。 Yang menembak dia itu seorang anak muda umur 22 tahun, dan anak muda ini sangat benci kepada dia karena anak muda ini punya pasangannya adalah seorang LGBT. 所以弟兄姐妹，我不是说要维护他，但是我的意思，我们活在这个世界，有时候因为价值观的问题，很多人那个会彼此暗杀，很讨厌的。我们在印尼可能也会面对其他的一些挑战，对不对？ Saya menyampaikan ini bukan saya membela atau saya pendukungnya dia, tetapi saya pengen mengatakan bahwa nilai-nilai kehidupan di dalam dunia ini seringkali begitu bertolak belakang sehingga ada tantangan-tantangan yang luar biasa. Seperti juga kita di Indonesia, ada tantangan-tantangan nilai-nilai kehidupan yang berbeda. 所以弟兄姐妹们，刚才这个但以理的3个朋友，他们怎么回答这个国王呢？ Maka kita di sini bisa melihat ketiga teman Daniel bagaimana dia menjawab perintah raja itu. 他们说：“我们的上帝他能够救护我们，但是既或不然，我们也不会敬拜你的镜像。” Ketiga teman Daniel itu menjawab kepada raja, kami tidak akan menyembah patung itu dan kami yakin Tuhan akan menolong, tetapi kalau sampai Tuhan tidak pun menolong, kami tidak akan menyembah patung itu. 这个是非常强烈的一个信心表态。 Ini adalah satu sikap pernyataan yang begitu tegas dan keras. 弟兄姐妹们，我说一般人他们有2个这个极端。 Biasanya di dalam kemanusiaan itu ada 2 ekstrim. 有第一个基督徒，他们的态度是我说是盲目的乐观。 Ada sikap yang pertama adalah orang-orang Kristen yang dia secara buta, yakin secara buta. 盲目的乐观是什么意思呢？ Dia itu positif secara buta itu apa? 就是他们相信上帝必定会拯救他们。 Mereka yakin bahwa Tuhan itu pasti menolong. 如果你遭遇到什么问题，经济上的问题，或者身体健康的问题等等，上帝必定会医治你。 Mereka yakin apapun yang dihadapinya, baik secara kesehatan, kehidupan, ataupun juga masalah keekonomian, keuangan, pasti Tuhan tolong. 那么你不要说假如不然的话，好像刚才有但以理的朋友，你这样说就表示你的一种信心的那个动摇了。 Dan mereka tidak bisa menerima dengan satu pandangan, kalau tidak dikabulkan bagaimana? Mereka tidak mau karena perkataan-perkataan gitu menurut mereka itu adalah sesuatu tanda tidak beriman. 弟兄姐妹们，这个就是第一种态度，就是人家我说刚才盲目的乐观态度。 Itu adalah sikap yang pertama orang-orang yang beriman secara babi buta. 那么，可是有另外的基督徒，我说他们是悲观，那么但是他们明亮的悲观。 Tetapi juga ada orang-orang Kristen yang mereka pesimis. 悲观，但是他们用他们的头脑，用他们的逻辑。 Mereka pesimis, tetapi mereka dengan logika, secara pikiran. 所以有什么事情，他们就用他们的头脑、他们的逻辑来分析。
Sehingga begitu menghadapi masalah-masalah, mereka akan menganalisanya secara logika dan secara pikiran. 如果他们好像刚才但以理的3个朋友所遭遇的事情，可能他们会说没关系啊，你敬拜就敬拜啊，拜这个金像没问题啊。 Mungkin kalau mereka diperhadapkan seperti kasus peristiwa ketiga teman Daniel itu, mereka mungkin akan berkata, ya nggak apa-apalah, diperintah sama raja, kita sembah aja patung toh nggak apa-apa. 就拜就拜了，没关系啊。最重要你的心里哦，你的心里还是敬拜上帝嘛。这个只不过是一种外表的一种态度而已啊，对不对？ Mungkin mereka akan menjawab, ya nggak apa-apalah kita, yang penting hati kita tetap menyembah kepada Tuhan. Ini diperintah sama raja nyembah patung emas, ya udah nyembah patung emas, toh itu cuman lahiriah saja. 比起你等下被丢掉那个烈火的窑中， Daripada kamu dilempar ke perapian itu. 可能我们有一些也是会有这样的想法，对不对？有没有道理哈？你说有没有道理？ Mungkin di antara kita juga berpikir pemikiran yang demikian itu logis juga gitu. 没关系啊， Ya, 就 nggak 拜就 apa-apa 拜 kan? 啊，拜1分钟啊，对不对？ Ya. 拜1分钟。 Mau pai-pai paling cuma 1 menit gitu. 后来你心里反正你心里还是敬拜上帝嘛。 Yang jelas hatimu masih tetap menyembah kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，但是但你的3个朋友，这个不是一种他们认为这个是对上帝的公开见证是很不好的。 Nah, tetapi dalam kisah ini 3 teman Daniel itu mereka merasakan bahwa saatnya itu adalah tidak baik bersikap demikian. Mereka berpikir adalah sesuatu kesaksian yang hidup yang harus dinyatakan. 所以我说这个第2个这个极端是不对，但是我们应该有怎样的正确的态度呢？ Sehingga saya mengatakan ekstrim yang pertama, contoh ekstrim yang pertama dan yang kedua tadi itu adalah kurang tepat. Yang lebih tepat yang seperti ini. 我认为我们身为基督徒应该的态度就是我们有盼望的现实。 Kita sebagai menjadi orang Kristen harus memiliki suatu kenyataan di dalam pengharapan. 这个是2个字，一个是有盼望，一个是现实。 Ini 2 perkataan. Satu adalah pengharapan, satu lagi adalah kenyataan. 有盼望就是我们仍然有信心，我们相信上帝是大能的上帝。正如刚才但以理的3个朋友，他们说我们的上帝他是万能的上帝，他能够拯救我们。 Yang disebutkan pengharapan itu seperti yang disampaikan oleh ketiga teman daripada Daniel. Bahwa Allah kita itu adalah yang maha kuasa dan dia sanggup untuk menolong kita. 但是他们也是很现实，既然 假如不然的话假如不然的话，我们不会敬拜你的镜像，不会敬拜你的神。 Tetapi jika Allah kami yang kami puja itu sanggup, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. 所以这个是一方面，我们仍然保持我们信心，相信我们的上帝是万能的上帝；但是另一方面，我们也现实，若上帝有别的计划的话，那么我们仍然要相信，要遵守我们的信仰。 Jadi satu sisi dengan jelas sekali dengan pengharapannya 100% bersandar kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan menolong. Tetapi satu pihak juga menerima kenyataannya dan disampaikan dengan jelas kepada Raja bahwa kalau Tuhan memiliki rencana yang lain, maka kami pun tetap taat sesuai dengan kehendak Tuhan. 弟兄姐妹们，我们可能好多信主的人，他们也会现征，好像这个但以理的3个朋友，假如不然。 Mungkin di antara kita juga banyak teman-teman seiman. Kita memiliki iman seperti ketiga teman daripada Daniel itu. Jikalau tidak, 但是我们的假如不然可能不一样。 tetapi kita punya teman-teman itu kalau tidak itu ujungnya berbeda. 我亲耳听一个姐妹，她说，因为她有经济的问题。 他说：“上帝啊，如果你不帮助我，我去找多棍好了。”他说
Saya pernah mendengar seorang yang di dalam Tuhan, perempuan, dia berdoa di dalam kesulitan keuangannya dia berdoa kepada Tuhan dan memaksa Tuhan untuk menolong dia, dan dia mengatakan, kalau tidak saya mau cari dukun aja. 有一个年轻人，他到教会，他还是单身一个年轻人，他想能够跟教会的姐妹交往。 Ada seorang muda, anak muda laki-laki, dia datang ke gereja dan dia ingin bisa berkenalan dengan banyak perempuan-perempuan seiman. 但是他在这个教会已经2-3年了，一直找不到对象。 Tetapi dia ternyata setelah 2-3 tahun di gereja itu tidak ketemu aja yang cocok sama dia. 所以不是cocok lah. Bukan cocok, nggak mau kenalan. 姐妹不要啊。 Oh, perempuannya yang nggak mau. 所以他上帝啊，你要给我那个预备给我这个教会的姐妹配偶哦，不然的话我就找那个另外的信仰的姐妹好了。 Maka dia akhirnya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau tidak aja ada anak-anak perempuan yang mau sama dia gitu ya, jadi dia lebih baik nanti pindah aja gereja atau pindah keyakinan. 他说教会的姐妹很多，她们都是jual mahal， Dia 卖贵啊。 merasa perempuan-perempuan di gereja itu jual mahal, tidak mau kenalan. 所以你们如果可能没有了，如果你们有女儿有什么，告诉他们不要太卖贵了，卖便宜一点哦。Di sini sudah pada expire untuk masa itu ya. Jadi yang lebih mudanya, jadi anak-anaknya katanya kasih tauin anak-anak muda. 对呀，不然我们弟兄年轻人他们就找那个另外的信仰的姐妹们，那个更糟糕嘛，对不对？ Kalau enggak nanti anak-anak pemuda-pemuda yang berimannya semua pada enggak punya pasangan atau lari ke keyakinan yang lain. 但是我再重复说，我们正确的态度就是，好像但以理三个朋友，既或不然，我仍然要敬拜那又真又活的上帝。 Tetapi yang paling tepat jawabannya harusnya seperti yang ketiga teman Daniel itu, bahwa tetapi seandainya tidak, nah tetap dia mau setia kepada Tuhan. 好，我们怎样我们能够站立得稳呢？ Dan bagaimana kita bisa berdiri teguh? 第一，我们从这个但以理的三个朋友，我们知道他们是过去经历了一些信心的经历，以至于他们相信那又真的又活的上帝，他们的信心不会摇动。 Kita melihat bahwa ketiga teman daripada Daniel ini, mereka bukan tiba-tiba menjadi kuat di sini, tetapi sejak awal mereka telah mengalami perjalanan-perjalanan iman yang baik. 我们看但以理书第1章、第2章有提到一些他们信心的经历。 Kita melihat satu pengalaman iman yang dialami oleh mereka, anak-anak muda yang diambil dari tanah Israel itu dari Daniel pasal 1. 在但以理书第1章，这些年轻人有太监长教这些年轻人吃那个已经献给神他们的神的那个食物。 Di sana dikisahkan tentang kepala istana memerintahkan untuk mereka makan dengan makanan-makanan bergizi yang telah dipersembahkan kepada patung-patung mereka, ilah-ilah mereka. 但是这个但以理和他的朋友他们拒绝， Tetapi Daniel dan teman-temannya itu menolak. 他们说给我们10天的时间，给我们吃那个素食吃菜好了，等下你看我们的身体健康如何。 Dan Daniel dan teman-temannya itu menolak semua makanan-makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan mereka menyatakan untuk mereka makan sayuran saja yang masih bersih, yang masih original. 但是后来这个太监长看这些年轻人，他们比其他年轻人反而更健康、更有活力。 Dan setelah dilakukan percobaan selama 10 hari, ternyata kepala istana itu melihat anak-anak muda ini jauh malahan lebih segar, lebih sehat daripada yang lain. 所以这个是他们第一次的那个信心的考验。 Ini adalah merupakan ujian iman di dalam perjalanannya. 那么在但以理书第2章也提到，尼布甲尼撒王他做梦， Yang di Daniel pasal 2
dikisahkan tentang Raja Nebukadnezar telah mendapatkan satu mimpi. 那么他叫所有在他王国以下的那些聪明人，但是没有一个人能够解他的梦。 Dia memanggil, mengumpulkan seluruh orang-orang pintar dan berhikmat di negaranya itu untuk menjelaskan mimpinya, tetapi tidak ada satupun yang bisa. 那么但以理后来他提出，他说：“我可不可以要试试看能不能解你的梦？” Dan Daniel menawarkan diri untuk bagaimana diizinkan tidak dia untuk menjelaskan mimpinya. 所以后来但以理书第2章那里有记载很有趣的，但以理和他的3个朋友在那边，他们求上帝，他们一起祷告，求上帝来给但以理一个聪明智慧，能够解国王的梦。 Maka di dalam kitab Daniel pasal 2 itu dikisahkan bahwa Daniel dan teman-temannya ini bersama-sama mereka dengan tekun berdoa memohon kepada Tuhan untuk diberi petunjuk, hikmat dan pengertian bisa menjelaskan arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar. 所以经过这个2次这个信心的考验，那么他们到了第3章，他们有这样的很稳固的信心来回答这个国王。 Setelah melalui satu perjalanan atau 2 kali perjalanan iman yang begitu luar biasa, masuklah ke dalam pasal ketiga. Mereka menghadapi tantangan yang harus menyembah patung itu. 弟兄姐妹们，我们要学习怎样把一些事情，我们面对一些困难的话，我们学习交托给上帝，然后我们可以看上帝怎样给我们帮助我们经过这些信心的考验。 Memang sungguh kita harus belajar kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk supaya kita semua bisa belajar di dalam menghadapi segala permasalahan. Kita harus tekun, sabar dan selalu bersama dengan Tuhan. 对我而言，这个信心的经历最重要的就是当我经历到这个上帝来拯救我，过去这个是罪人，过去远离上帝的这个人。 Untuk kami ini yang paling luar biasa anugerah dari Tuhan itu, yaitu di mana Tuhan menolong kami dari posisi yang sebagai orang-orang berdosa dialihkan atau ditebus menjadi orang-orang yang penuh dengan anugerah. 所以第2点，我们看我们怎样可以站立得稳呢？ Yang kedua, kita harus melihat bagaimana kita bisa berdiri teguh. 就是上帝与但以理的3个朋友在烈火的窑中与他们同在。 Di sana kita bisa melihat bahwa ketiga teman Daniel ini di dalam perapian bisa melihat mereka ada malaikat Tuhan yang menyertainya. 很有意思哦，上帝派他的天使来帮助、来保护这个3个但以理的朋友。 Sangat menarik sekali bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menuntun ketiga teman Daniel ini di perapian itu berjalan. 上帝没有把这个烈火熄灭掉， Tuhan tidak menggunakan cara untuk mematikan api itu. 但是他派他的天使来陪坐、来带领这个但以理的3个朋友。 Tetapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk mendampingi ketiga teman Daniel itu di dalam perapiannya berjalan. 好让他们没有这个被火焚烧， Sehingga mereka tidak dihancurkan oleh api di perapian. 然后他们能够脱离这个危险。 Dan mereka lepas daripada mara bahaya itu. 所以弟兄姐妹们，有时候上帝的工作可能不是照我们的意思去做， Sehingga di sini kita melihat seringkali Tuhan itu bertindak tidak seperti logika yang kita pikir. 他用他自己的方法。 Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. 可能我们在烈火当中，我们求上帝把这个烈火把它熄灭掉。 Mungkin kita ada di tengah perapian, kita mohon Tuhan bisa mematikan api itu. 但是上帝的工作方法，他会与我们同在，来带领我们怎样可以从这个烈火中，我们可以走出来。 Tetapi Tuhan tidak mematikan api itu, melainkan Tuhan dengan caranya sendiri bisa menuntun kita melewati perapian itu. 那么第3点就是我们看它的结果是怎样。
结果就是连国王本身尼布加尼撒王，他赠送他赞美但以理与他朋友的上帝。 Dan akhirnya kita bisa melihat di mana Raja Nebukadnezar sendiri dia telah begitu kagum terhadap Allahnya ketiga teman Daniel ini. 他说：“天下各国各族要敬拜这个但以理和他们3个朋友的上帝，他是又真又活的上帝。” Bahwa berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadra, Mesa dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. 弟兄姐妹们，当我们面对一些考验的时候，我们可以站立得住，站立得稳，就会成为很奇妙的一个见证，好让我们的上帝他得着应得的荣耀。 Dan kalau di dalam segala percobaan atau kesulitan kehidupan ini, kalau kita bisa terus berpegang teguh, berdiri teguh di dalam segala problem, maka ujungnya akan bisa memuliakan nama Tuhan. 最后，我要跟你们分享，这个人名叫 Dr. Ben Carson。 Terakhir ingin di-sharingkan tentang seorang Dr. Ben Carson. 他是精神外科医生。 Dia adalah dokter spesialis bedah syaraf. 对，精神外科医生。 Ya, spesialis bedah syaraf. 那么主要的就是儿童精神专科医生。 Dan subspesialisnya adalah membedah syaraf anak-anak. 他出生1951年， Dia lahir tahun 到 1951 现在还活着。 dan saat ini dia masih hidup. 但是他最大的为什么他变成很著名的一位专科医生？ Mengapa dia disebut sebagai dokter yang tersohor namanya? 因为在1987年那时候他动了一个手术， Karena tahun 1987 dia telah berhasil mengoperasi 这个连体双胞胎kembar siam。 2 orang ya, kembar siam ini. 这个 Sepasang kembar siam. 连体双胞胎，所以那时候1987年还没有一个医生成功做这样的那个手术。 Di dalam catatan sejarahnya, sebelum tahun 1987 itu tidak ada yang berhasil mengoperasi yang kembar siam. 意思就是说，如果不是其中一个死掉，可能会2个死掉， Artinya 其中一个有，但是2个活着没有到那个时候。 Artinya saat itu yang paling hebat aja cuma bisa mempertahankan yang satu hidup, yang satunya mati. 所以这个Dr. Ben Carson 他带领一个有70个人的他的一组，有其他专科医生，也有护士等等来举办这个手术。 Waktu mengambil operasi ini, dokter ini membawa timnya itu berkisar 70 orang dengan berbagai sub bidang spesialis. 很复杂、很需要细心的一个手术， Satu 整个手术那个花22个小时。 Suatu proses operasi yang luar biasa, perlu teliti, sabar, dan seluruh waktu operasinya ini habis 22 jam. 那么这个连体双胞胎还要等到7个月，他们才能够动这个手术，因为太小太危 Ya, 险。 karena yang kembar siam ini tidak bisa dari lahir dioperasi ya, jadi harus 7 bulan ya. Setelah usia 7 bulan baru bisa dioperasi. 不过他这个是很虔诚的一个基督徒。 Dan dokter ini adalah seorang yang beriman, seorang Kristen yang sangat saleh. 所以那时候他自己好像，我是否能够完成这个任务呢？ Dia saat itu juga ragu-ragu, apakah dia bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. 其他人也看他也个是黑人医生，也有一点疑惑了。 Apalagi dia itu manusia berkulit hitam. 所以，但是他几天前开始，他一直在那边祷告，到最后晚上，他花几个小时的祷告。 Dan dia dari sebelum
mulai tindakannya itu dia terus berdoa, tiap hari berdoa terus bahkan sampai malamnya besok mau operasi dia sampai di sana berlutut berdoa berjam-jam. 他说：“主啊，这个不是我的聪明，我的智慧，但是恳求你，你那奇妙的恩手来带领我的手。” Dan dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya bukan tangan dia yang bisa mengoperasi ini, tetapi tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban itu yang bisa memakai tangan dia untuk mengoperasi. 那么到最后，他真的成功了。 Dan akhirnya benar dia berhasil. 那么有人写一本书，那个提到这个医生啊，提到这个 Ben Carson， Kemudian 他的书名叫《Gifted Hands》，我翻译天才的手。 Dan kemudian ada seorang temannya dia itu mengarang satu buku menyatatkan kisah nyata ini, dan di sana dituliskan bahwa dokter ini memiliki satu tangan yang penuh dengan talenta. 但是他自己按照他的见证，他说那不是 gifted hands， 不是那个天才的手，但是那个有引导的手。 Tapi dia sendiri mengoreksi tulisan daripada temannya itu, katanya itu bukan tangan yang talenta, tetapi tangan yang dituntun oleh Tuhan. 不是那个天才的手，乃是那个有引导的手，是看不见引导的手，就是上帝的手引导他的手，他才能够实现这个复杂的这个手术。 Ada tangan yang tidak terlihat dari Tuhan yang menuntun tangan dokter itu untuk menyelesaikan semua proses operasi ini sampai berhasil. 所以当他完全依靠上帝的手，当他在那里他犹豫不决，但是他站立得稳的时候，到最后上帝来带领他，来引导他，到最后上帝的名得着应得的荣耀。 Dan dia di dalam kondisi yang bimbang, kondisi yang tidak yakin 100%, dan dia terus memohon pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan pada ujungnya Tuhan menyatakan kuasanya dan menuntun, memimpin dia berhasil menyelesaikan operasinya itu dan bisa memuliakan nama Tuhan. 弟兄姐妹们，我们今天面临什么挑战呢？ Jemaat sekalian, hari ini kita menghadapi tantangan yang bagaimana? 我们面临什么生活上的一些困难呢？ Menghadapi berbagai kesulitan kehidupan apa? 我们要站立得稳，在上帝面前，我们相信我们的上帝是又真又活的上帝。既或不然，我们仍然要敬拜他。阿门。 Kita harus berdiri teguh, kita harus belajar selalu bersandar kepada Tuhan sampai kita bisa berkata, kalau tidak kita juga harus tetap berserah kepada Tuhan. 阿门。 Amin. 我们低头祷告。 Mari kita tunduk kepala dan berdoa. 恩主，我们再一次来到你的面前， Allah yang penuh rahmat, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. 谢谢你主啊，今天你的话语借着但以理的3个朋友来激励我们。 Terima kasih Tuhan karena firman-Mu sekali lagi melalui kisah daripada ketiga teman Daniel ini untuk memberi semangat kepada setiap kami. 好让我们相信，我们有正确的态度，就是有盼望的现实的这个态度。 Supaya kami boleh memiliki suatu sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu sikap yang memiliki pengharapan dan menghadapi akan kenyataan ini. 谢谢你主啊！ Terima 虽 kasih 然 Bapa. 人的话已经停止，恳求你的圣灵把你的话印证在我们心里。 Walaupun suara manusia telah berhenti, kiranya Roh Kudus terus boleh memeterikan firman-Mu di dalam hati setiap kami. 好让我们可以把你的真理把它活出来。 Supaya kami boleh menyatakan, menghidupi daripada kebenaran akan firman-Mu. 祷告奉主耶稣基督的圣名求， Berdoa demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 愿上帝祝福你。 Kiranya Tuhan memberkati